Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويسر ولا تعسر بالتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 5. Surah Al-Hadid ayat 5. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Yang bermaksud dialah, yakni Allah SWT, dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi, dan kepada Allah jugalah dikembalikan segala urusan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat menjadi seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, antara sifat yang kita boleh terjemahkan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi hamba-Nya yang bijaksana. Fatana, bijaksana, bukan bijak sini. Dia tak ada kalimah bijak sini, bijaksana. Terjemahan pun dah kemah dah, bijaksana. Bermaksud kalau kita lihat dalam konteks bijaksana ni, dalam bab hikmah, dalam bab perbahasan tentang hikmah, nak dikaitkan dengan surah Al-Hadid ayat 5 tadi. Yang pertama, kalau kita lihat hikmah ataupun kebijaksanaan itu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan al-hikmah, iaitu kebijaksanaan itu ialah segala apa yang benar yang berkaitan dengan i'tiqad, kefahaman dalam agama, amalan dan kebijaksanaan tersebut. Yang mana dalam tafsir Al-Qurtubi
mengatakan 3 perkara tadi, 4. Yang pertama, segala yang benar itu 1. Berkaitan dan berkenaan tentang i'tiqad. Ini pegangan kita. I'tiqad, pegangan tentang kefahaman dalam agama dan dalam beramal. Ibnu Abbas mentafsirkan al-hikmah sebagai akal dan kefahaman. Akal, pemikiran kita, daripada pemikiran kita terbit kefahaman, digabungkan hikmah. Al-Mujahid menterjemahkan, mengatakan bahawasanya al-hikmah iaitu akal, kefahaman dan perkataan yang tepat dan betul, atau tepat dan benar. Dalam tafsir Al-Manar, al-hikmah ialah kefahaman yang baik terhadap kitab Allah Azza wa Jalla dan memahami segala hukum-hukumnya, mengenali segala maksud dan rahsia tersirat di sebalik hukum-hukum tersebut. Bukan setakat memahami perkara zahir sahaja, bahkan mengetahui tujuan sebenar yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Sedang yang memulakan Allah SWT, apa yang ditekankan pada pagi yang penuh barakah ini? Yang pertama, dalam kita nak melihat kehidupan yang banyak urusan yang perlu kita uruskan. Kita nampak kehidupan kan banyak urusan, kerja macam-macam, nak itu, nak ini, macam-macam hal. Kalau dalam bab khususiat ini akhirat, kita nampak spesifik lah. Solat kita nampak, rukun yang 5 kita jelas. Tapi dalam kehidupan kita rasa macam macam-macam masa nak buat, sibuk Apa pun terjemahan kehidupan kita yang kita lakukan, yang pertama kalau kita kaitkan dengan sifat seorang hamba yang mengikut kepada ittiba, iaitu mengikut kepada tarik nubuwah, dia mesti mencapai kehidupan yang mendapat kepahaman yang benar. Erti kata lain, dia tidak melihat hidup dia itu tidak selari dengan urusan yang telah Allah taklifkan, yang Allah telah bertanggungjawabkan. Bermaksud dia tak akan buat urusan hidup dia yang sia-sia lah. Sebab apa? Sebab Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 5, nak kaitkan dengan surah Al-Hadid ayat 5. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dalam tafsir Al-Mufassirin, rujuk dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang mana Ibnu Katsir yang menjelaskan, kalau kita lihat berbahasa tentang lahu mulkus samawati wal ardh, dialah saja menguasai dan memiliki langit dan bumi. Nah, orang yang bijak, dia ada satu kefahaman berkaitan dengan i'tiqad dia. Dia nampak saja zahir dunia. Dunianya ada ni, apatah lagi dengan sokongan dengan dalil naqli yang qat'i. Naqli yang qat'i, yang tak boleh dah tolak dalil, dah nak kata tak boleh tolak, tak boleh. Milik Allah segala yang ada atas muka bumi ni. Dah langit mungkin kita tak nampak, nak domak tak lagi dah. Tak apalah, kita sekadar tengok setara kita. Di atas muka bumi ni semua milik Allah, termasuklah kereta kita, rumah kita, apa sajalah. Ini kadang-kadang salah faham berlaku ni. Dia nampak milik Allah tu terpisah dengan apa yang ada pada diri dia. Usaha dia, kereta, rumah, anak-anak, semuanya ada diri dia, itu dia nisbah kat dia. Yang lain, ialah ni semua milik Allah. Yang kita ada ni, siapa yang berkuasa atas kereta kita? Kalau kita bahaskan, Allah. Jadi Allah bagi sesuatu perkara yang atas bumi ni, yang asal bermula tak ada, kemudian ada. Untuk apa? Untuk kita merasai nikmat dunia, kemudian kita nak menunjukkan bahawa kita ada dunia. Ini surah Al-Hadid ayat 20 pula.
Allah terjemahkan dunia ni sifat dia apa? Bermegah-megah, menunjuk-nunjuk. Kalau kita rujuk kaitan dengan surah Al-Hadid ayat 20 ni, Allah kurniakan dunia. Hari ni kita ada majlis. Semalam lagi doa solat hajat, minta anak-anak kita yang nak menghadapi peperiksaan 2 hari lagi, minta kejayaan. Buat tadi buat qiyam 4:30 start dah. Rangguk-rangguk masing-masing macam gitu kan. Mak ayah pun haraplah anak-anak ni menjadi semua ni kan. Kalau rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah bagi peringatan tentang harta dan anak-anak. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, Allah kata, yang dikatakan kehidupan dunia itu, ni Allah kata. Bukan kita kata kita kena sangka baiklah ustaz. Dah, ini Allah kata, pemilik, penguasa langit dan bumi berkata. Allah beritahu, ketahuilah bahawasanya dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kehidupan yang berupa permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Ini maksud dunia. Kita nak anak kita berjaya. Adakah nak dia berjaya kemudian dia boleh bawa balik kereta yang elok? Anak kamu kerja mana? Lawak, elok kerja dia. Kita pun tahu dah apa. Jalan ni. Dunia ni asal ada tanpa, kalau kaitkan dengan bijaksana, tengok dunia ni Allah berkuasa atas dunia ni. Kalau tak tengok Allah berkuasa atas dunia, dia akan jadi mana dunia ni. Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 20. Tak ada siapa pun terlepas daripada perkara ini dimaskan, melainkan dikembalikan. Sebab tu Al-Hadid ayat 5 dulu, kemudian baru ayat 20. Lahu mulku samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Solat hajat, minta duduk, minta ya Allah bagikan kejayaan, ya Allah, semua nak minta kepada Allah. Kemudian kita menjawab, yang tak minta pun boleh dapat ustaz. Ya, dunia Allah bagi, yang minta pun tak, yang minta ke tak minta ke Allah bagi ya. Tapi beruntunglah yang dapat melalui jalur dengan meminta kepada Allah. Sebab apa? Sebab bila dapat dunia tu dengan kefahaman Allah yang bagi dan Allah berkuasa atas segala kurniaan itu, maka kita tidak boleh buat sambil lewat. Allah bagi kejayaan, anak berjaya, dapat cemerlang, kemudian sambung belajar tinggi, dia tidak boleh semata-mata untuk diri dia saja. Dia kena balik berkhidmat dengan umat, terutama dengan qaryah tempat. Balik berkhidmat, bukan balik pergi kerja, nak dapat kereta, nak dapat rumah, nak beranak, kemudian bina, kemudian mana anak kamu? Entah. Sumbangan pada umat mana? Contoh. Sebab tu kefahaman tentang Allah berkuasa ni atas apa sajanya atas bumi ni menunjukkan setiap kurniaan itu bukan saja-saja. Sebab tu tadi saya kata dengan adik semua, anak-anak kita ni sekalian, penat kan nak minta, ngantuk-ngantuk nak minta dengan Allah. Saya cakap lebih baik penat minta ngantuk-ngantuk daripada kita nanti kat luar sana tertipu dengan dunia. Tertipu, kita ingat dunia dapat dengan kita, walhal Allah berkuasa atas dunia. Ni Al-Hadid ayat 5. Kemudian Allah jawab, wa ilallahi turja'ul umur. Al-Mufassirin mengatakan semua berkaitan dunia akhirat, tak satu pun yang terkecuali, semua mesti melalui Allah. Lalu kita pun nampak
bila melalui Allah, usaha apa yang kita kena utamakan? Usaha nak dapat dunia ataupun usaha untuk minta izin kepada pemilik dunia? Orang nampak usaha dunia dia, kita berusaha Ustaz, kalau tak usaha tak dapat. Itu hati-hati, itu pandangan yang dia nampak usaha penentu dapat. Tahu usaha tu asbab, tapi penentu dapat bukan usaha. Kurniaan Allah. Dunia ni jemaah sekalian dapat dengan dua cara. Kalau melalui fatonah ni, kebijaksanaan. Pertama, dengan permintaan. Kedua, dengan pemberian. Dapat macam mana? Aku minta ke Allah lah. Kalau ada orang tak minta tapi dapat, makna pemberian Allah lah. Dua je caranya. Sebab tu hari ini kalau kita lihat, orang yang Allah gunakan, kurniakan kebijaksanaan. Dan tadi kalau kita rujuk tadi apa? Kata Al-Mujahid, dia ada akal, kefahaman, perkataan yang tepat. Dia ada Allah kurniakan perkataan yang tepat. Kata Al-Qurtubi, kata apa tadi? Segala yang benar berkaitan dengan i'tiqad, dia faham. Walaupun dia tidak mendalami tentang takluk lebih detail, lebih dalam tu, dia cukup Allah bagi dia satu kefahaman yang tidak. Contoh, dunia tak akan dapat sendiri. Falas, titik. Faham macam tu? Ditafsir dengan keseluruhan. Dunia tidak boleh dapat sendiri, mesti dapat dengan Allah. Ada dia kena faham ni. Ini muda-muda bagus. Ingat dalam-dalam, faham dengan jelas. Dunia takkan dapat dengan kita. Takkan dapat dengan belajar sahaja. Takkan dapat dengan pergi pagi sekolah, balik sekolah, tak peduli abu. Dunia dapat dengan meminta kepada Allah. Kalau tak dapat dengan cara meminta, kita minta tanpa melalui permintaan kepada Allah. Dapat, ada kebarangkalian kita dapat dengan lega. Dapat dia, tak ada minta, tak ada pun effort, susah-susah mengantuk-ngantuk nak minta. Nak istiqamah minta, bukan senang. Dunia ni susah nak dapat, bukan senang. Tak percaya kita tengok orang yang dapat dunia, menangis-nangis nak dapat. Menangis-nangis. Mana ada orang dapat dunia dengan tersenyum, riang, gembira? Mana ada? Bagi tuan-tuan pergi buat analisis. Ni, kalau dia dah ada apa yang dia ada tu, menangis-nangis. Kadang-kadang kena tinggal anak, kena tinggal isteri, rugi berkali-kali, kena tipu juta-juta. Sekarang barulah merasa, mana ada orang dapat dunia senang-senang? Senang ni bila dengan Allah. Allah bagi senang tu je. Sebab dunia ni bukan jalan senang, jalan susah. Nabi Adam AS diturunkan di dunia ni, turun-turun jadi susah. Dulu kat syurga senang je. Nak senang kat syurga, bukan kat dunia. Kalau orang kata susahlah dunia, ini dunia bukan syurga. Tu orang cerdik. Alang-alang susah, biar susah meminta kepada Allah. Tu lebih baik daripada terminta-minta dengan makhluk. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, malam pun tak nampak. Nak dapat dunia punya pasal. Walhal dunia dapat dengan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dengan Allah macam mana Ustaz? Tu ketaatan, doa yang pertama, silahul mu'min. Itu nombor satu. Bila kata permintaan, doa. Bila berdoa, dia kena berusaha. Usaha utama doa. Usaha seterusnya adalah pergilah melakukan segala ikhtiar sebagai manusia. Contoh nak berjaya, dah berdoa nombor satu, Allah boleh bagi berjaya. Tapi kalau menyandar, tak buat apa-apa, saya lagi berjaya jadi ni, itu gila namanya. Orang panggil gila ke apa? Ingat kita ni makam wali, tak buat apa-apa, tak boleh. Dah doa tu Allah nak bagi jadi, tiba-tiba kita yang buat pasal apa? Kita buat benda yang bercanggah sehingga membatalkan doa. Tadi doa dah minta lah, ya Allah bagi kejayaan, ya Allah. Tiba-tiba malas, bersalahan dengan apa yang kita minta.
Ya Allah bagi anak aku anak yang soleh, anak yang solehah. Tiba-tiba kita buat benda yang bercanggah dengan pikir soleh itu. Buat benda-benda yang Allah murka, buat benda-benda yang tidak Allah perkenan. Maka tiba-tiba kita persoalkan, kenapa jadi macam ini? Kerana kita lakukan perkara yang bertentang dengan kehendak Allah. Sebab tu kita rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 5 tadi kita mulakan. Dan kita kaitkan dengan perbincangan perbahasan kita tentang kebijaksanaan. Hidup ini memang dilandasi dengan kebijaksanaan. Bijaksana bermaksud yang kita bincangkan tadi, punyai kepahaman yang benar, iktikad yang jelas, amalan yang tepat. Amalannya tepat. Contoh, apa maksud amalan yang tepat? Yang pertama, nak apa-apa dia beramal dengan apa yang nak, dengan doa. Itu amalan tepat lah. Iktikad dengan meminta. Jangan sesekali kita perdagangkan amalan atau ayat dia. Contoh solat sebab nak dapat dunia. Solat sebab nak dapat dunia. Solat sebab nak dapat itu ini. Sedekah sebab nak itu ini. Seluruh amalan itu terus sampai kepada Allah tanpa ada apa-apa hajat selain dunia. Tetapi kalau nak hajat dunia dan akhirat, itu melalui doa. Sebab tu banyak doa Nabi ajar melalui doa. Baik, dalam bab doa ini yang pertama kita kena yakin. Syarat utama doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kena yakin dengan hati yang benar bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini di bawah kekuasaan Allah. Jadi jangan kata doa dia. Ini pun satu tuan-tuan. Bila doa belum tentu kita yakin. Sebab apa? Sebab dalam hati ada allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Akan datang bisikan mengatakan, takkan doa je. Takkan doa, dia meremehkan doa. Setengah orang macam itu. Memang sebenarnya bukan sekadar doa saja kena terjemah. Kalau dah kita doa nak minta apa hajat kita, maka terjemahkanlah sesuai dengan doa kita tadi. Sepatutnya kan, sebagai contoh, kita pergi kerja nak gaji lah. Yalah, kerja nak gaji lah kan. Okey. Bila kita mintakan permintaan untuk mendapatkan kerja, kita isi borang, dah diterima. Bila dah diterima, kita tak buat pula apa yang disuruh oleh syarikat. Minta-minta lah. Tengok-tengok tak datang. Hari pertama tak datang, hari kedua tak datang, hari tiga tak datang. Tengok-tengok 15 hari tak datang lah. Apa masalah? Minta-minta dah tadi. Saya nak minta kerja kat sini, nak gaji 10,000. Tengok qualification, okay. Dan memang pula majikan pula jenisnya nak bagi pun. Sebab duit banyak terlanjak. Dia offer kat semua penduduk kampung satu karya ni, cepat ada 1,000 jawatan kosong kata. Yang toke dia pula jenis cop duit. Duit banyak terlanjak, memang nak bagi anak-anak kampung ni gaji 10,000 sebulan. Masing-masing pun beratur queue minta. Tapi hari pertama tak datang, hari kedua tak datang, 3 tak datang, keempat tak datang, hujung bulan minta 10,000 dan 10,000. Minta memang dah lulus dah, tapi kamu tak datang pun. Kita doa, Allah kabul dah. Kabul dia kata ulama, tak di dunia akhirat dah. Kabul pula bukan seperti apa yang kita sangka dapat, seperti apa kita nak. Allah bagi lebih baik. Malah Allah ganti pula jauh daripada apa perkara-perkara yang tidak hati kita senang. Kita tak tahu. Yang penting doa permintaan kita makbul. Syarat pertama doa, yakin Allah kabulkan. Allah tak pandang mafhum hadis, Allah tak pandang hati yang lalai dalam berminta kepada Allah. Baik, dalam keadaan ini jemaah sekalian, kerana apa? Ini yang senjata ni, iblis cukup takut jemaah sekalian.
Dia angkat tangan, kita angkat tangan doa. Iblis cukup takut. Sebab tu antara perkara yang dia akan buat, dia akan kurangkan soft di masjid. Cukup takut kalau penuh saat gini. Amin. Dia cukup takut kalau dalam sujud kita minta kepada Allah. Cukup takut dia. Sebab tu dia buat apa? Dia buat biar hati kita lalai sibuk. Dia ingat dapat dunia dengan sibuk dekat luar sana. Supaya kita doa pun kadang-kadang nak cepat-cepat. Tergesa-gesa doa. Amin. Pum pelang kabut keluar. Kadang-kadang nak doa pun tak fokus. Satu, maka kena yakin. Doa dah yakin. Dan kalau dah doa dah yakin, maka berusahalah dengan sepenuh hati bahawa yakin Allah kabulkan. Untuk orang beriman, dia tak menentukan hasil. Belum macam contoh jawab periksa. Tak boleh kata tak lulus ke tidak, gagal ke tidak, malaslah jawab. Salah. Orang beriman, dia kena jawab sehabis baik. Ayyukum ahsanu amala. Gagal tak ada dalam kamus dia. Tak ada mas sekalian. Dia cakap dekat anak-anak, gagal tu tak ada. Gagal setelah itu nanti, itu pun bukan gagal, itu pengajaran. Cukup. Kamu cuba lagi. Tapi jangan mula-mula dah give up dah. Susahlah, payahlah, orang lain bolehlah, saya ni apa? Mana dia tak yakin Allah kabulkan. Bila dia tak yakin Allah kabulkan, perbuatan dia pun 50-50. Sebab tu orang yang tak mulakan dengan permintaan yang benar kepada Allah, dengan keyakinan yang benar kepada Allah, kita akan nampak amalan dia sangkut. Betul dari semua jemaah sekalian, dari semua dan semua jemaah yang Allah Ta'ala. Antara amalan yang sangkut, doa dia jadi malas. Dan kita berharap usaha kita yang bagi jadi konon-konon nak rajin membaca konon-konon. Lepas tu malas, dah baca jadi malas. Malas lah. Sebab doa tak yakin. Cuba doa yakin. Doa ni Allah ni, dan doa ni maksudnya bukan semua orang boleh berdoa. Dalam kita menadah tangan tadi, berapa orang tak ada tangan doa di luar sana? Belum tentu mas sekalian. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala alaih, ketika Allah nak merahmati seseorang itu dalam kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf, atau perkara pertama yang Allah nak rahmati seorang itu, Allah akan mudahkan lisan dia meminta kepada Allah. Allah akan ringankan lisan dia meminta kepada Allah. Lisan ringan nak minta ke Allah, sikit-sikit minta ke Allah, sikit-sikit minta ke Allah. Sebab dia bijak sana. Allah dah bukakan hikmah, Allah dah nampakkan mata hati dia. Dunia ini tak ada kaitan dengan makhluk. Minta kat makhluk pun belum tentu dapat. Makhluk ni buat saja apa yang disuruh, apa urusan-urusan dunia ni buat. Tapi hajat kita hanya pada Allah. Allahus Samad. Ya Allah, bagi dulu si Allah. Kejap-kejap minta, kejap-kejap minta. Dan Allah suka kita minta sentiasa kepadanya. Kerana permintaan ini membuktikan kita sebagai hamba Allah. Kita hamba, kita kena meminta. Maka dalam penterjemahan meminta pula, usahanya tidak menjadi usaha yang lemah, kerana dia yakin Allah kabulkan. Baik. Maka datanglah itqan, dia panggil itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Maka usaha yang dilakukan bersungguh-sungguh kerana asbab dia dah faham doa dia bahawa Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan kejayaan tadi, kita ambil contoh pergi kerja tadi, kita dah buat submission, dah diterima kerja dah masuk, tinggal lagi nak bayar gaji di hujung bulan. Tu saja. Doa ketika dipanjatkan, Allah terima dah. Tinggal lagi kita pula. Allah bagi kita tanggungjawab untuk apa? Buat yang terbaik pada amalan. Aku tak amalan tepat. Beramal kerana Allah, jangan kerana dunia. Dunia kita dah minta dengan Allah tadi. Dan jangan fikir pula, aku solat ni boleh berjaya ke? Bila tak boleh berjaya, itu kadang-kadang tinggal solat tu lebih utamakan baca buku daripada solat. Ni nak periksa ni, solat pun lambat. Sebab apa? Nak baca buku dulu. Sebab apa? Dia fikir
Solat ni boleh bagi kejayaan ke? Amalan tak tepat. Sedangkan solat itu kerana Allah. Hajat kita dah kita minta tadi kan dengan Allah. Bila hajat dah minta dengan Allah, jangan gandingkan amalan selain Allah. Amalan permintaan itu doa. Lepas tu Nabi kata doa ni senjata. Tapi iblis pandai, iblis licik. Iblis akan bawa kita, pertama tadi tidak yakin. Dia akan alihkan dunia. Sebab tu yang pertama sekali dia akan buat keakuan. Dia akan nampak dunia itu dapat dengan keakuan. Aku aku dapat. Aku pandai, aku berjaya, hidup senang. Itu mentaliti yang telah ditanamkan. Sebab itu lihat untuk kita bawa generasi muda terutamanya untuk dekat dengan Allah. Sebab apa perlunya Allah? Akhir zaman tuan-tuan tengoklah. Nak generasi Gen Y. Apa perlunya Allah? Kalau dunia boleh dapat dengan usaha. Dia tak tahu dunia ni Allah punya. Usaha lah. Sekali rock-block je lagi, dia rampam macam itu. Ibarat macam itulah. Mana-mana dunia yang tidak dapat dengan perkenan Allah, ibarat bawa kereta, bawa motor tak ada lesen. Bawa. Boleh. Tunggu buat rock-block besar-besaran nanti. Sekali dia angkut je lagi, nangis mata lagu pun tak lagu. Dia panggil istidraj. Tapi kalau nampak dunia dengan Allah, nak berjaya ni mesti Allah kena bagi ni. Maka aku kena datang solat, kena tolong mak ayah. Jangan buat mak ayah marah, jangan buat guru marah, jangan buat sepah-sepah. Tak boleh ni. Tak boleh fikir aku je. Kena fikir apa yang Allah suruh ke atas aku. Barulah nampak. Baru nampak related dia. Sebab dunia Allah bagi. Usaha kita lakukan nak tunjuk ke Allah. Tunjuk ke Allah, bukan tunjuk ke orang. Itu cara dia. Tunjuk ke Allah supaya Allah nampak kesungguhan kita. Maka atas kesungguhan itulah Allah akan berikan dunia dengan rahmatnya. Maka bila dapat dunia dengan rahmat, ilmunya ada manfaat, hartanya ada barakah, melimpah. Semua membawa kepada kebaikan yang mana digunakan pahala tidak habis di dunia, berpanjangan sampai ke syurga pula, jariah. Itu yang kita nak. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT, kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, yang pertama, kebijaksanaan menjadi intipati penting di dalam mengurus tahbir hidup ini. Bijak itu dengan sijil yang banyak ke? Bijak itu dengan dapat A yang straight ke? Tidak. Apa maksud bijak? Jadi semua apa tadi? Melihat dengan kekuasaan Allah. Itu kesimpulan dia. Kita lihat dunia ni dapat dengan kekuasaan Allah. Jadi caranya kena minta dengan Allah. Cara nak minta, jaga solat. Itu kerja utama. Jaga solat. Dalam solat ada doa. Sujud akhir, setiap sujud tu semua doa. Lepas solat mustajab, jangan kelang kabut. Kalau kelang kabut sangat pun doa juga. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jangan doa. Mustajab doa dan sujud doa. Banyakkan berdoa dan beramal dengan yang benar. Beramal maksudnya jangan berkira-kira lagi nak beramal. Ni beramal ni dapat apa? Sekarang ni dapat apa? Boleh ke berjaya? Jangan. Beramal sepenuhnya. Allah suruh amal solat awal waktu. Allah suruh buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan mak ayah. Allah suruh hormat guru, hormat. Kerana apa yang kita nak, Allah nak bagi. Allah nak bagi berjaya. Lepas berjaya sekolah rendah, naik sekolah menengah, berjaya pula universiti, berjaya, kerja elok. Semua kita nak. Nak elok, kalau nak elok, kena elok perangai, elokkan perbuatan tadi. Itu jemaah sekalian. Jadi kebiasaan ini menjadi perbincangan yang panjang sebenarnya, kerana kita nak tukar pemahaman kita, penglihatan kita selari dengan qadar Allah, dengan sunnatullah, supaya kita tidak leka dengan dunia yang mana sifat dunia ini, kata Allah tadi, la'ibun walahun, boleh tertipu slip second.
Benda ni memang kita akan selalu ingatkan, apatah lagi dalam bab fatonah kebijaksanaan. Dalam akhir daripada Al-Hadid ayat 20 tadi, Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah dan ingatlah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Penutupnya, tuan-tuan jemaah sekalian, jangan kita tengok dunia ni, Allah kata tertipu ni, dia nampak tengok dunia senang, senang dengan usaha dia. Bukan, Allah kata bukan, senang dengan Allah bagi. Ingat tu je. Tapi nak ingat tu susah. Sebab apa? Nampak ramai lebih banyak usaha nak dapat dunia untuk senang dengan dunia, tidak dapat senang dengan meminta. Susah apa? Orang nampak kau ni susah-susah pergi masjid, kenapa? Pertama, aku hajat banyak, sebenarnya nak berdoa dengan Allah. Orang lebih nampak susah-susah itu dengan usaha dunia, tak nampak susah-susah nak minta dengan Allah. Jadi kita kena bawakan balik fahaman, susah-susah itu biar dengan meminta kepada Allah. Biar kita susah-susah meminta kepada Allah, supaya hati kita faham bahawa dunia ini di bawah kekuasaan Allah SWT. Bila faham itu, maka datanglah kebijaksanaan yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita bincangkan pada pagi ini Allah terima, Allah beri faham, dan mudah-mudahan kita doakan jadi kita semua anak kita hanya akan mendapati peperiksaan yang bakal menjelang ni. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. 2 hari lagi ini Allah berikan najah di dunia wal akhirah, kejayaan di dunia dan akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah kejayaan sebenar, ya, dapat dua-dua sekali, dunia dan akhirat, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya kekurangan dan kesalahan kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku lupa lihada wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.